Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, dia kata, maka kami berkata wajib bagi Allah. Maka kami berkata, dia kata di atas tu, kita ulang balik, maka hendaklah kami nyatakan segala aqaid yang wajib pada syarak, mengetahui akan dia, iaitu daripada segala yang wajib dan yang mustahil dan yang harus pada hak Allah Ta'ala dan pada hak Rasulnya, serta kami iringkan tiap-tiap satu akidah itu dengan dalilnya, dan tiap-tiap dalil itu menyabitkan yang wajib dan menafikan yang mustahil. Maka tak kala itu kami berkata wajib bagi Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kesempurnaan yang patut dengan zatnya yang maha tinggi. Ini yang pertama. Ini dipanggil akidah secara akidah yang berkaitan dengan ketuhanan secara ijmal. Kita wajib kita setiap daripada mukallaf i'tiqad secara ijmal ada bagi Allah Ta'ala-nya sifat-sifat kesempurnaan. Dia kata wajib, yang ni wajib di sini wajib akli, bukan wajib syar'i. Wajib maknanya mesti. Wajib maknanya mesti dan tetap, iaitu tak terima tiada. Mesti kena ada, mesti kena sungguh bagi Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kesempurnaan, sifat kesempurnaan yang patut, yakni yang layak dengan zatnya yang maha tinggi, ataupun kita panggil sifat kamalat. Allah Ta'ala ada baginya sifat kamalat yang tak terhingga banyaknya, yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Wajib kita kena i'tiqad dalam hati kita macam tu, Allah Ta'ala mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat kamalat yang tak terhingga banyak. Baik, bila sebut kesempurnaan, kamalat ni, adakah Allah Ta'ala jadi sempurna dengan sifat ni? Tak. Sebab tu dia kata kesempurnaan dalam, ataupun kamalat, sifat tu sendiri sempurna. Bukanlah Allah Ta'ala jadi sempurna dengan sifat ni. Allah Ta'ala ada sifat Allah Ta'ala ada baginya sifat kamalat, tapi bukan Allah Ta'ala takamul dengan sifat. Lain. Kalau takamul maknanya kita jadi sempurnanya dengan sifat ni. Contoh, kita manusia, sempurna kehidupan kita dengan contoh, kita ada harta benda, ada pekerjaan, ataupun kita ada sifat-sifat yang mulia pada diri kita. Kita sempurna kita tu dengan takamul, dengan sifat-sifat tersebut. Allah Ta'ala dia bukan takamul dengan sifatnya, bahkan sifat dia tu sendiri kamal. Sifat dia sendiri kamal, sifat-sifat dia. Maknanya sifat tu bukanlah nak menyempurnakan zat Allah Ta'ala, tak ada kaitan. Sebab tu dinyatakan di sini sifat kesempurnaan, sifat kamalat, bukan sifat yang bersempurna Allah Ta'ala dengan dia. Bukanlah maksudnya tu. Baik, dan dia kata sifat kesempurnaan itu amat banyak. Macam mana amat banyak? Iaitu tiada meliputi dengan dia, dengan sifat kesempurnaan ini, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang dapat meliputi. Maknanya dapat mengetahui, tiada mengetahui banyaknya sifat kesempurnaan itu secara meliputinya melainkan Allah. Allah Ta'ala saja yang tahu berapa bilangan sifat-sifat kesempurnaan bagi zat Allah Ta'ala nya. Baik, maka wajiblah bagi kitanya, maka wajib sabitkan bagi Allah, bagi Allah Ta'ala atas jalan ijmal. Wajib disabitkan baginya, yakni
i'tiqad dalam hati dengan sabitnya sifat kesempurnaan ini bagi Allah Ta'ala atas jalan ijmal. Wajib maknanya mesti Allah Ta'ala itu bersifat dengan kesempurnaan. Kita wajib kita i'tiqad dalam hati. Wajib bagi kita ni mukallaf i'tiqad dalam hati bahawasanya sabit bagi Allah Ta'ala sifat-sifat kesempurnaan tersebut. Ini dipanggil secara ijmal. Maknanya kita tak sebut mana satu-satu sifat lah. Kalau tafsir kita kena nyata satu-satu sifat sampai dia kesempurnaan, sifat kesempurnaan Allah Ta'ala ni tak terhingga banyak, nak bilang macam mana. Maka kita buat akidah secara ijmal, ada bagi Allah Ta'ala itu sifat kesempurnaan yang tak terhingga banyak, yang diketahui oleh Allah Ta'ala saja. Maka kesemua sifat ini sabit bagi Allah Ta'ala. Itu dipanggil akidah secara ijmal, bukan secara tafsir satu persatu. Baik. Dan mustahil atas Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kekurangan, dan mustahil atas Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kekurangan. Bila sabit bagi Allah Ta'ala secara jalan ijmal ni, sabit bagi Allah Ta'ala itu sifat kesempurnaan yang wajib kita i'tiqad secara ijmal, maka secara lazimnya mustahil lah Allah Ta'ala bersifat dengan kekurangan, yang ni kelekehan. Sifat yang kekurangan, yang ni maknanya sifat tu lekeh. Walaupun sifat kekurangan ini, sifat kelekehan ini nisbah kepada manusianya mulia ataupun sempurna, tapi nisbah Allah Ta'ala lekeh. Jadi macam tu. Baik. I'rab di sini terbalik. Mustahil tu i'rab jadi khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Tiap-tiap sifat kekurangan tu i'rab jadi mubtada muakhar. Kalam asalnya dia panggil makhluk, ibarat makhluk. Kalam asalnya dan sifat dan tiap-tiap sifat kekurangan yang menjadi lawan bagi sifat kesempurnaan itu mustahil atas Allah Ta'ala. Itu takdir kalamnya. Barulah kita faham maksudnya di sini. Jadi di sini kalam dipanggil khabar didahulukan, mubtada dikemudiankan, kita takdirkan balik. Bila Allah Ta'ala bersifat dengan wajib, dengan wajib bersifat dengan kesempurnaan, maka sifat kekurangan itu mustahil atas dia. Baik. Dan iaitu sifat kekurangan ini amat banyak. Amat banyak macam mana? Iaitu tiada menghingga akan dia, yang ini tiada dapat dibilang akan dia, melainkan ia Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang dapat menghingga dan membilangkan sifat-sifat kekurangan. Sebagaimana sifat kesempurnaan tak terhingga banyak, lawan dia pun macam itulah, sama. Baik. Kata dia, maka wajib disucikan akan dia Allah Ta'ala. Maka wajib disucikan dia akan Allah Ta'ala. Yakni, apa maksud wajib disucikan? Yakni wajib kita i'tiqad dalam hati dengan sucinya Allah Ta'ala. Bukan kita pergi sucikan Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala dah suci dah. Bukan fi'lul fa'il. Jadi kerja kitanya wajib atas kita i'tiqad dalam hati bahawasanya Allah Ta'ala tu suci. Bukan kita sucikan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah suci, jadi tahsil hasil. Mustahil kita nak sucikan daripada zahir kalam lah. Jadi kena takdir di sini. Wajib disucikan makna wajib diiktikadkan dengan sucinya Allah Ta'ala daripada segala sifat kekurangan ini. Atas jalan ijmal pula. Sebagaimana kita wajib kita iktikad dalam hati kita dengan sabitnya sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala, begitu juga wajib kita i'tiqad dalam hati dengan sucinya Allah Ta'ala daripada sifat-sifat kekurangan secara ijmal. Secara jalan ijmal, makna kita i'tiqad dalam hati kita, yang pertamanya ada bagi Allah Ta'ala itu segala sifat kesempurnaan yang tak terhingga banyak, dan suci Allah Ta'ala daripada segala sifat kekelekehan ataupun kekurangan yang tak terhingga banyak juga. Bagaimana sifat kesempurnaan tu.
Itu i'tiqad ataupun pegangan secara ijmal dia panggil. Baik, mana dalilnya? Dan dalil atas yang demikian itu, tanda dan bukti di atas yang demikian itu, di atas sabitnya sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala dan sucinya Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan. Dalil dia mana? Iaitu bahawasanya jikalau lau fardiyah kita buat. Lau di sini dipanggil lau fardiyah. Kita fardu takdirkan. Jikalau kita fardu takdirkan, jikalau tiada bersifat, ini dipanggil apa? Ini dipanggil dalil apa? Kita berdalil secara dalil akli, secara akli. Kita berdalil secara akli. Lepas tu kita dimulakan dengan jikalau, lau fardiyah. Jikalau tiada bersifat ya Allah dengan segala sifat kesempurnaan tu, apa akan jadi? Dia kata nescaya bersifat ia dengan segala lawannya. Kita fikir tilik tengok, kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan kesempurnaan, apa akan jadi? Maka dia akan bertukar bersifat dengan lawan dia, iaitu lawan dia kata segala kekurangan. Baik, bila Allah Ta'ala bila bertukar bersifat dengan lawannya, apa jadi? Maka kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Kekurangan atas Allah Ta'ala itu hukumnya mustahil atas Allah. Pasal apa? Kerana jikalau bersifat ia dengan kekurangan, dia dalilkan pula ilat dia. Sebab apa jadi mustahil? Kerana jikalau bersifat ia Allah dengan kekurangan, nescaya tiada menjadi ia Allah Ta'ala akan suatu dari alam ini. Nescaya tidak menjadi oleh Allah Ta'ala akan suatu daripada alam ini. Allah Ta'ala tak buat alam ni kalau dia bersifat dengan kekurangan. Sebab apa? Sebab bila Allah Ta'ala bersifat dengan kekurangan, dia macam mana dia nak buat alam? Bila Allah Ta'ala bersifat dengan lemah misalnya, lawan bagi qudrat. Qudrat sifat kesempurnaan, kita ganti dengan sifat kekurangan, lemah. Macam mana dia nak buat alam ni? Maka dia tak dapat menjadikan alam. Maka tidak dapat menjadikan alam itu, apa hukum dia? Dia kata dan yang demikian itu batil. Yang ini tidak menjadi ia Allah Ta'ala akan suatu daripada alam ini, hukumnya batil, salah, tak betul. Sebab apa? Kerana alam ini telah ada. Alam ni dah ada dah daripada dulu ini. Mana dalilnya? Dengan musyahadah, dengan kita tengok mata ni, alam ni ada. Mana boleh kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan kekurangan? Kerana apa? Kerana dalilnya ada alam ini dengan musyahadah. Kerana Allah Ta'ala bersifat kekurangan, tentu dia tak boleh buat alam ni. Sedangkan alam ni ada pertentangan antara dua ni. Maka kita sabitkan balik apabila ada alam ini, nescaya ada yang menjadikan alam. Bila ada yang menjadikan alam, tentulah Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala tu mesti sabit padanya sifat kesempurnaan yang boleh yang dengan dia lah, dengan sifat kesempurnaan itu Allah Ta'ala dapat menjadikan alam ni. Baik, kita pusing balik dalil kita tu. Kemudian dia kata dan setengah daripada sifat kesempurnaan itu. Kemudian barulah dia nak masuk perbahasan yang sebenar. Allah Ta'ala ni banyak sifat kesempurnaannya. Dia kata dan setengah, yakni sebahagian daripada sifat kesempurnaan itu ialah barang yang wajib diketahui akan dia atas jalan tafsil. Di antara sifat kesempurnaan yang tak terhingga banyak ini ialah ada perkara yang wajib diketahui akan dia secara tafsil, satu persatu, bersama dengan dalilnya. Berapa bilangannya yang wajib diketahui daripada sifat kesempurnaan yang tak terhingga banyak? Iaitu 13 sifat, dia kata. Iaitu 13 sifat kita kena tahu, atau 20 sifat. 13 dan 20 ni atas khilaf yang lagi akan datang, yang lagi akan disebutkan nanti dalam bab, dalam perbahasannya. Ini khilaf di kalangan ulama tauhid. Berapa yang wajib kita kena tahu daripada sifat kesempurnaan itu? Ada setengah ulama kata 13 sahaja, dan ada setengah ulama yang lain kata 20.
Jadi ada dua mazhab di sini. Mazhab yang pertama, mazhab 13, iaitu mazhab Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Mazhab yang kedua, mazhab 20 sifat, iaitu mazhab Abu Mansur Al-Maturidi dan juga para pengikut dia. Baik, boleh pakai dua-dua ni, boleh pakai dua-dua, tak ada masalah. Tapi yang masyhurnya sifat 20. Kita belajar 20 sifat, itu yang masyhur. Dan qaul yang rajih, dia kata, daripada dua pendapat ini, mana yang lebih rajih, yang lebih kuat pendapatnya. Dan qaul ataupun pendapat yang rajih, yang kuat, ialah qaul yang pertama, pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan 13 sifat tu, iaitu pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari. Itu pendapat yang rajih, yang kuat dari segi dalil dia, kuat dari segi dalilnya. Baik, yang 20 tu dipanggil apa? Dipanggil pendapat yang masyhur, qaul yang masyhur di kalangan ulama. Baik, kemudian apabila kita kata 13 sifat, 7 lagi tu yang dari 20, jadi macam mana? Kalau kita pegang atas qaul yang rajih ini, wajib kita kena tahu 13 sifat. 7 lagi yang mengikut mazhab yang kedua tu, apa jadi? Dia kata, dan 7 yang tinggal lagi, baki 7 tu. 7 yang tinggal lagi, maknanya baki 7 sifat, 7 lagi tu, 7 perkara yang tinggal lagi, ataupun baki 7 perkara daripada 20 sifat, baki 7 perkara daripada 20 sifat itu. Kalau kita berpegang dengan pendapat yang pertama ni, kalau kita pegang dengan pendapat yang pertama ni, nak jadi apa ni? 7 lagi ni, dia kata adakah wajib ataupun tidak wajib, kita tahu. Dia kata 7 yang tinggal lagi itu, dia kata wajib diketahui akan dia atas jalan ijmal sahaja, tidak jalan tafsil. Pendapat yang pertamanya wajib kita tahu 13 sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua 20. Baik, kalau kita berpegang dengan pendapat yang pertama, 7 lagi sifat yang ada dalam pendapat yang kedua tu, nak ukur macam mana? Kalau 20 sifat tu, kita kena tahu cara tafsil atas pendapat yang kedua. Kalau pendapat pertama 13 saja, kena tahu cara tafsil. Jadi 7 lagi yang kalau kita berpegang dengan pendapat yang pertama ni, nak hukum macam mana? Nak kata nak tahu cara tafsir ke cara apa? Dia kata wajib kita tahu secara ijmal saja. 7 ni. 7 lagi tu yang dinamakan sebagai sifat ma'nawiyah, ya. Dia kata dan 7 yang tinggal lagi itu wajib diketahuikan juga atas jalan ijmal. Bukan makna bila kita belajar 13, kita tahu 13 ni, tinggal 7 ni tak tahu, tak. Wajib juga kena tahu 7 lagi daripada 20 tu. 13 tu kena tahu secara tafsil. Yang 7 ni mengikut pendapat yang pertama kena tahu juga, tapi secara ijmal, bukan secara tafsir. Kalau kita berpegang pendapat yang kedua, 20 tu semua kena tahu secara tafsir, termasuk 7 tadi. 13 secara tafsir, campur 7 pun kena tahu secara tafsir juga. Pendapat yang kedua jadi 20 semua. Pendapat yang pertama 13 saja secara tafsir, 7 lagi hanya secara ijmal. Itu makna dia. Baik, dia kata tiada harus dinafi akan dia, akan 7 yang tinggal lagi itu tidak harus dinafi, tiada dengan ijma'. Dengan ijma', dengan ijma' ulama. Tak harus dinafi dengan ijma', dengan ijma' al-mutakallimin di situ. Boleh dengan ijma', yang ni ijma' mutakallimin. Bila sebut ijma' mutakallimin, termasuk di dalam kumpulan mutakallimin ni Mu'tazilah sendiri. Kalau kita sebut ijma' ahli sunnah, tak apalah, tak masuk Mu'tazilah dah. Tapi bila sebut mutakallimin, maka masuk Mu'tazilah. Mu'tazilah, ahli sunnah, Mu'tazilah sepakat mengatakan wajib kita kena tahu 7 ni
tidak harus dinafikan 7 yang tinggal lagi ini, tidak harus dinafi sama sekali. Itu ijma'. Ahli sunnah kata tak harus kita nafikan, mana kita kata tak ada di zat Allah Ta'ala. Mu'tazilah pun kata tak harus dinafikan. Sebab apa? Kerana sebab apa tidak harus dinafikan dengan ijma'? Kerana ia 7 yang tinggal ini setengah daripada segala perkara yang kamalat. Yang ni sebahagian daripada perkara yang dianggap kamalat, perkara yang kamalat bagi Allah Ta'ala, perkara kesempurnaan Allah. Baik, apa jadi kalau nafi perkara kamalat Allah ni? Maka barang siapa menafi akan dia akan 7 yang tinggal lagi tadi, hukum dia jadi ia kafir. Jadi kafir ia, wal a'yadzu billah ta'ala. Jadi kafir ia, wal a'yadzu billah, itu jumlah mu'taridah sahaja. Doa nah, wal a'yadzu billah jumlah mu'taridah, jumlah doaiyah. Jadi kafir ia. Kita nafi 7 ini yang dinamakan sebagai ma'nawiyah, bimakna thamarah. Ma'nawiyah dengan makna samaratus sifah, ya, ataupun samaratus sifat. Contoh dia apa? Dia akan nyatakan nanti dalam layan terakhir bagi kitab ni tentang ma'nawiyah, sifat ma'nawiyah, apa dia ma'nawiyah samarah, kita akan nyatakan kemudian. Pasal kita tak kenal lagi apa dia. Baik. Jadi secara umumnya 7 ini tidak harus dinafikan sama sekali, kerana ijma' ulama memutuskan tak boleh nafi, kerana ia sebahagian daripada perkara kamalat bagi Allah Ta'ala. Siapa-siapa nafi, tolak benda ni, jadi kafir. Baik. Dan hanya sungguhnya tiada wajib diketahui kan atas jalan tafsir juga. Tak wajib kita tahu satu persatu. Wajib kita i'tiqad bahawa 7 ni ialah perkara yang kamalat bagi Allah Ta'ala, tu saja. Tak wajib kita tahu apa dia secara tafsir tu. Baik, itu di atas pendapat yang pertama, qaul 13. Kalau qaul 20 kena tahu satu persatu lah apa dia yang dikatakan 7 tu bersama dengan dalil dia. Baik, dia kata maka yang pertama daripada 13 sifat ni, dia masuk terus pada bab yang utama dalam ilmu usuluddin itu, nak menyatakan sifat yang pertama daripada zat Allah Ta'ala, sifat kesempurnaan yang wajib kita tahu. Daripada 13 sifat ini, yang pertamanya dinamakan sifat wujud. Jadi maka yang pertama daripada 13 sifat itu namanya wujud. Itu nama bagi sifat. Apa artinya dalam bahasa Melayu? Artinya, arti wujud dalam bahasa Melayu kita ada, yakni ada zat Allah Ta'ala. Baik, apa maksud wujud di sini ataupun ada di sini? Katanya dan dikehendaki dengan wujud itu. Dikehendaki, dimaksudkan dengan wujud itu ialah wujud yang zati, bukan wujud aridi ataupun wujud li ghairi. Wujud zati, wujud yang berbentuk diri dia, zatiahnya wujud. Apa maksudnya? Tak faham lagi, dia huraikan, dia jelaskan sekali lagi dengan makna. Dia kata dimaksudkan dengan wujud di sini dalam sifat yang pertama ni, iaitu wujud zati. Wujud Allah Ta'ala itu wujud zati, bukan wujud aridi baru datang, atau bukan wujud kerana yang lain. Wujud zati itu wujud diri dia sendiri, wujud cara diri dia, wujud cara diri dia. Apa maksud wujud zati? Dia kata dengan makna bahawa ada Allah Ta'ala itu tiada dengan memberi bekas oleh yang lainnya. Itu maksud wujud zati. Ada dengan cara dirinya, makna Allah Ta'ala itu ada bukan dengan sebab diberi bekas oleh yang lain untuk ada dia. Makna memberi kesan. Ada Allah Ta'ala itu terkesan daripada yang lain, tidak. Itu tak panggil zati. Itu maksudnya sini. Dia kata dengan makna bahawa Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala itu tiada dengan memberi bekas oleh yang lainnya. Yang ni memberi bekas, tulis sikit di situ, pada wujud Allah Ta'ala, memberi kesan. Memberi bekas makna memberi kesan pada wujud Allah Ta'ala itu oleh yang lain daripada Allah. Itulah yang dinamakan sebagai wujud yang zati. Wujud yang zati.
Wujud yang dibangsakan kepada zat, yang pada diri Allah Ta'ala tu, maknanya wujud cara diri dia. Ada Allah Ta'ala tu cara diri dia sendiri, dengan dia tidak menerima kesan atau bekas orang lain nak ada dia. Bukanlah nak ada Allah Ta'ala tu diberi bekas oleh benda lain, tak. Wujud dia tu wujud zati, wujud cara diri dia, tidak ada orang yang memberi bekas. Wujud dia tu wujud sedia kala, dan wujud dia tu wujud senantiasa. Faham no? Tak faham lagi tak tahu. Baik. Lagi pula dia tambah lagi. Kau tak faham wujud zati itu apa dia? Lagi yang tiada menerima adam. Lagi pula wujud itu, wujud zati ni yang tiada menerima adam, tiada menerima tiada dan hilang sama sekali. Tidak menerima adam, tiada pada sedia kala, dia takkidkan tiada pada sedia kala dan tiada pada senantiasa. Tidak pada sedia kala. Sedia kala yang ni pada masa yang dahulu. Senantiasa masa yang selama-lamanya, masa kemudian. Faham tak sedia kala dengan senantiasa? Sedia kala masa dulu ni. Masa lampau. Masa lampau yang tidak terbatas. Kita panggil sedia kala. Senantiasa masa akan datang yang tak terbatas juga. Ini istilah dia. Yang kita ibarat dengan qidam. Tak ada permulaan. Masa lampau yang dia kita sebut masa ni takdiri saja. Nak bagi faham, sebenarnya dia tak bermasa. Kita tak letak masa. Kalau masa dia ada had dia. Kalau sebut masa dia ada had dia. Tapi masa ni kita panggil masa takdiri. Takdir saja masa. Sebenarnya bukan masa. Ibarat daripada dalam bab dia nanti kita akan cerita. Ibarat daripada sedia kala ni, ibarat daripada tidak ada permulaan sama sekali. Senantiasa ni tidak ada kesudahan sama sekali sampai bila-bila. Baik, jadi wujud ataupun wujud zati bagi zat Allah Ta'ala ini, wujudnya tak diberbekas oleh yang lain. Wujud dia tu tak terima tak ada. Tak terima ada, maknanya tak terima tak ada diri dia. Tak terima tak ada tu tidak pada sedia kala dan tidak pada senantiasa. Tidak pada sedia kala tu sebelum ni dia tak ada, kemudian baru ada. Ataupun pada senantiasa, pada masa akan datang ni dia akan hilang. Tak. Kalau ada sifat tu, dia jadi makhluk, bukan Allah, bukan Tuhan tak. Bukan zati tak. Bukan wujud itu zati. Kalau wujud itu didahului oleh adam, wujud dia tidak zati. Macam wujud kita didahului oleh adam. Sebelum ni kita adam, kemudian barulah ada wujud. Begitu juga wujud yang akan menempuh Adam. Adam lahiq, Adam yang akan datang ni, iaitu apabila sampai masa dia akan habis tempoh dia, mati. Itu dia tak boleh dia dipanggil sebagai wujud zati. Wujud itu wujud bagi makhluk sahaja. Baik, wujud zati ni wujud yang khusus pada Allah Ta'ala. Tak boleh bekas yang lain. Wujud dia tu tak terima tak ada, baik pada sedia kala, baik pada senantiasa. Baik, apa wujud ni sifat jenis macam mana dia kata? Wujud ini dia kata, dan wujud itu sifat yang thubutiyah, yang menunjuk oleh bersifat dengan dia, dengan sifat ini, dengan sifat wujud ini, yang menunjuk oleh bersifat dengan dia, dengan sifat wujud ini atas diri zat. Ni payah sikit. Ibarat pun payah, nak faham pun payah. Sifat wujud ni, dia nak bagi tahu kat kita sifat wujud ni, sifat bentuk dia macam mana. Bukan nak cerita hakikat dah. Dari segi kefahaman, bentuk sifat wujud ni, dari segi kefahaman sifat apa dia panggil. Dia kata sifat wujud ini ialah sifat yang subutiyah. Apa makna subutiyah? Sifat yang bangsa sabit, sifat yang berbentuk subut saja. Dia tak sampai darajat wujud, tak sampai darajat wujud, darajat subut. Subut ni kita nak nafi tak boleh, kerana dia sungguh benda tu, bukan bohong tak. Nak buat contoh macam mana?
Contoh dia senang ya. Contoh, ambil contoh Tok Uji Saleh Si. Contoh Tok Uji Saleh Si. Dia buat contoh senang saja. Contoh tangan dengan gerak tangan. Tangan ni benda wujudi, benda ada. Tangan ni, tangan kita ni, benda wujudi, benda ada. Mana dia benda subuti? Gerak tangan, goyang tangan ni, macam ni. Ni panggil benda subuti. Pasal apa kita panggil benda subuti? Tolong tunjuk, tengok tang mana gerak tangan. Siapa boleh tunjuk? RM50 gerak tangan tu. Boleh tunjuk? Boleh datang ni. Ni kena tangan. Bukan kena pada zat tangan. Kita tunjuk isyarah ni dengan jari kita, kita tunjuk kena atas tangan. Kena tunjuk kena atas zat tangan tu yang mewujud tu. Kita nak tunjuk gerak tak boleh tunjuk. Tapi bila buat macam ni kita faham mengenai gerak. Maka gerak tu dinamakan benda subuti, benda subut saja. Itu kalau kita nak faham benda subuti ataupun dipanggil benda sungguh. Benda sungguh diri. Orang petani diibaratkan dengan benda sungguh diri. Padahal sungguh benda tu sungguh, tetapi nak nafi tak boleh. Benda tu sungguh, bukan bohong tak. Gerak tangan tu sungguh, bukan bohong. Nak nafi tak boleh. Lepas tu martabatnya dipanggil martabat sifat subutiyah. Wujud tu sendiri, diri wujud tu. Kita merujuk kepada nafsul wujud, diri wujud, bukan merujuk pada zat Allah Ta'ala tak. Zat Allah Ta'ala tu ada, tapi sifat dia tu dikatakan wujud ataupun subut. Baik, wujud ini ialah sifat yang subutiyah, yang bentuknya subut dan sungguh diri dia, yang menunjuk oleh bersifat, yang menunjuk oleh bersifat oleh zat itu dengan dia, dengan sifat wujud ini tunjuk atas diri zat tu sendiri, atas nafsu zat Allah Ta'ala tu sendiri. Apa maknanya? Maknanya sifat wujud ni, diri bersifat wujud itu, diri bersifatnya zat Allah Ta'ala dengan wujud itu, diri dia tu sendiri menunjuk kepada atas diri zat Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala bersifat dengan wujud, keadaan bersifat dengan wujud tu menunjukkan kepada direct terus kepada zat. Itu kefahaman yang dia nak nyatakan di sini. Yang ni dia kata bersifat dengan wujud itu merujuk terus kepada zat, tidak kepada yang lain. Jadi bila bersifatnya Allah Ta'ala dengan wujud ni, wujud, bila Allah Ta'ala bersifat dengan wujud, bersifatnya Allah Ta'ala dengan wujud itu akan merujuk terus kepada zat Allah, tidak pada yang lain. Sebab tu dinamakan dia sifat nafsiyah. Dinamakan sifat wujud ni sifat nafsiyah. Ini sifat yang bangsakan pada zat. Pasal apa? Pasal dia tak rujuk benda lain terus. Bila sebut wujud, kena pada zat. Padahal dua benda yang berbeza. Wujud, sifat, zat. Tapi bila sebut wujud, tunjuk pada dia, tak ada hal lain. Faham lagi? Macam mana nak bagi faham? Nak bagi faham juga, kalau kita nak merujuk pada satu zat, kita telefon kawan kita, telefon, halo, Assalamualaikum, tak balik awal. Nah, ni nak cerita. Bila bagi salam, dia tanya apa dia mak ni, Zaid ada tak di rumah? Ada. Kita tak telefon tanya Assalamualaikum, Zaid, tak ada. Kita tak kata Zaid, zat Zaid tu. Kita kata Zaid ada tak? Ada tu makna dia nak merujuk kepada zat, sifat ada tu. Dalam bahasa Arab sopa juga. Telefon, halo, Assalamualaikum, Mahmud mawjud fil bait. Maknanya dia akan merujuk kepada wujud itu sendiri.
Bila kata Mahmud ni ada tak, mawujud tak, mana merujuk kepada sifat wujud. Sifat wujud tu nak merujuk kepada zat tu sendiri. Kita tak kata Assalamualaikum Mahmud, kawan tu tanya apa dia, apa dia Mahmud, kita tanya ada tak Mahmud tu, maka ada tu terus merujuk kepada zat, tak merujuk kepada benda lain. Sebab tu dinamakan sifat wujud ini sifat nafsiyah. Dalam muka surat yang akan datang dia akan nyatakan pembahagian sifat wujud ni dikatakan sifat nafsiyah. Sebab apa? Sebab adanya zat, wujud dan zat Allah Ta'ala tu dan wujud dia itu seiring. Macam mana kita nak kata? Kita ambil yang baru senang. Nafsiyah ni, bila sebut sifat nafsiyah ni, kita ambil contoh tadi, mengambil lapang bagi jirim tu. Mengambil lapang bagi jirim. Tadi kita sebut contoh bagi perkara yang wajib pada akal. Contoh yang perkara barunya mengambil lapang bagi jirim, mengambil ruang, tempat bagi jirim. Jirim tu sifat dia mengambil ruang. Bila dijadikan mula-mula, dia ambil ruang dan tempat, maka dinamakan mengambil lapang ataupun ruang ini sifat nafsiyah bagi jirim. Ada jirim tu bila Allah Ta'ala buat tak ambil lapang, tak ada. Sifat tabiat dia macam tu. Jadi bobit dia macam mana? Bobitnya mengambil lapang ini dia di sifat nafsiyah bagi jirim apabila ada jirim tu dia ada serentak dengan ambil lapang tu sekali dah, serentak. Bila Allah Ta'ala buat jirim ni terus ambil lapang. Bila hilang jirim tak ada lah ambil lapang, hilang lah ambil lapang. Mana ada serentak, hilang pun serentak. Itu dobit bagi sifat nafsiyah. Dia tak sama dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni dia boleh hilang dulu, zat boleh kekal, sifat tu boleh hilang. Contoh dia apa? Contoh cabai. Cabai, sifat ma'ani dia tu boleh hilang kadang-kadang. Cabai ada lagi, pokok cabai tu dia naik, dia keluar cabai hijau, cabai hijau. Ataupun kita pergi beli cabai risuk letak di sini, cabai hijau tua, taruh buang 3-4 hari ke seminggu ke, tengok jadi merah, hijau tak ada dah. Jadi warna yang ada pada cabai tu, warna hijau tu dipanggil arad ataupun sifat ma'ani bagi cabai. Dia boleh bertukar pada warna lain, warna hijau hilang tukar pada merah pula, tapi zat cabai ada. Tidak, zat cabai ada. Pada permulaan jadi cabai tu dia warna hijau, kemudian sampai satu tempoh tu dia akan bertukar pada merah, hilanglah hijau tu, zat cabai masih kekal. Ni tak, itu dipanggil, tak boleh dinamakan sifat nafsiyah. Warna hijau, warna merah tu tak boleh nama sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ni, dan nama sifat nafsiyah, dia kena dia mai tu sekali dengan zat, dia hilang pun sekali dengan zat. Zat hilang, dia pun hilang. Macam ambil lapang tadi, bila ada dijadikan jirim, dia ambil lapang tu sekali dia. Bila hilang jirim, hilang dia. Itu dipanggil nafsiyah dia. Baik, begitu sifat wujud Allah Ta'ala ni. Kita kembali balik tengok sifat wujud Allah Ta'ala. Sifat wujud tu dipanggil sifat nafsiyah kerana dia terus merujuk kepada zat, tidak yang lain. Terus merujuk pada zat, tidak pada yang lain. Sebab tu dia kata sifat yang subutiyah yang menunjuk oleh bersifat dengan dia, dengan sifat nafsiyah ini, dengan sifat wujud ini atas diri zat semata-mata. Tiada ia makna yang lebih atas zat. Tiada ia, yang ni tiada ia menunjuk, sifat wujud itu atas makna yang lebih atas zat, yang ni makna yang lain pada, lebih makna lain. Tidak menunjuk pada makna yang lain pada zat tak. Terus merujuk pada zat tak. Seolah-olahnya wujud tu zat, zat tu wujud tak. Seolah-olahnya tu pada hadap, bukan dia. Seolah-olah. Pening lah, pening sikit, memang pening lah. Nanti dia habaq pasal apa pening. Baik, maka dia kata bila pening macam ni,
sifat wujud, kita ulang balik, dia terus menunjuk kepada zat, tidak kepada benda yang lain daripada zat. Dia terus menunjuk pada zat, tidak menunjuk pada yang lain pada zat, tidak menunjuk makna lain lah. Bila kata wujudnya kena pada zat lah. Kalau kudrat, sifat kudrat, sifat ma'ani, dia tak merujuk pada zat, dia merujuk pada diri sifat tu sendiri. Sifat berkuasa tu, sifat ma'nawiyah, keadaan Allah Ta'ala, kaunuhu qadiran misalnya. Dia merujuk kepada zat dan juga sifat, merujuk terus pada keadaan sifat tu. Dia merujuk pada lain pada zat, dan dia merujuk lain pada zat Allah Ta'ala. Sini dah wujud ni terus pada zat, tidak yang lain. Sebab itulah bila dalam keadaan macam ni, berlaku khilaf di kalangan ulama yang mengatakan adakah wujud itu ain zat ataupun lain pada zat. Adakah wujud itu sendiri zat ataupun lain. Kalau wujud tu zat, tak payah panggil sifat lah, kerana zat dengan sifat tak sama. Zat, sifat, dua benda yang beza. Dia pun dah sebut dah sini sifat. Yang pertamanya sifat wujud, bermakna sifat lah, bukan zat. Bermaknanya zat dengan sifat berlainan. Zat ini benda yang bawa dia sendiri, sifat tu tumpang duduk di dia. Kalau kita kata wujud tu ain bagi zat, tak ada makna inilah sifat di sini. Mana dua benda yang berbeza. Macam mana kita nak faham kalam Imam Abu Hasan Asy'ari, dia kata wujud itu ain bagi zat, tak ada beza. Maka ditakwil oleh ulama muhaqqiqin, dia kata al-wujud ainul mawjud. Kata al-wujud ainul mawjud, kata Imam Abu Hasan Asy'ari. Ditakwil kalam Imam Abu Hasan Asy'ari, al-wujud ka ainil mawjud. Azah ada tashbih. Wujud itu seperti ain mawjud. Baru nampak balik. Bila kata sifat wujud tu seolah-olah seumpama dengan ain mawjud, iaitu zat Allah Ta'ala. Dari segi apa samanya? Dari segi zat Allah Ta'ala, apabila zat itu bila sabit, kita ambil barulah, kita jangan banding dengan Allah. Bila sabit satu zat, maka wujud tu sekali ada, bukan dia main kemudian tak. Bila hilang zat, hilang pun serentak dengan dia, bukan hilang kemudian. Jadi maknanya dari segi kesamaan tu, bahawa kita namakan wujud itu seolah-olahnya macam zat. Baik, kata dia, dan membadalah akan mukallaf bahawa mengetahui bahawasa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mawjud sebagai wujud yang tidak tasawur pada akal ternafinya. Cukup bagi mukallaf ni untuk lepas akidah dia, tak payah duk banyak perbahasan. Cukup bagi seorang mukallaf tu, dia tahu bahawasanya Allah Ta'ala itu mawjud, ada. Dan ni bersifat dengan sifat wujud, sebagai wujud yang tidak ditasawurkan pada akal, yang ni tidak diterima pada akal, akan ternafinya, akan tak ada dia, tak ada wujud, akan tak boleh terima. Dia pegang dalam hati dia bahawasanya Allah Ta'ala itu ada, sebagai ada yang tak boleh dinafikan sama sekali. Cukuplah. Dan tiada wajib atas mukallaf, yang tiada wajib pada syaraknya, atas mukallaf mengetahuikan bahawasanya wujudnya itu ain zatnya ke atau lain daripada zatnya, zat Allah. Tak wajib atas mukallaf duk belajar tentang khilaf di antara di kalangan ulama yang membahaskan tentang adakah wujud itu ain bagi zat Allah Ta'ala, iaitu adakah wujud itu sendiri diri zat Allah Ta'ala. Ain itu makna diri, kena pada zat Allah Ta'ala sendiri, ataupun lain. Lain ni maknanya wujud tu sifat, zat tu zat lah, ataupun macam mana. Itu tak wajib di atas mukallaf. Sebab apa dia kata? Kerana yang demikian itu setengah daripada ghawamidi ilmil kalam, setengah daripada ghawamid ilmil kalam, setengah daripada perkara yang dalam dan sulit bagi ilmu kalam. Dua benda yang payah ilmu kalam ni, pertamanya
sifat wujud. Yang keduanya perbahasan sifat kalam. Perbahasan sifat kalam ni sampai jadi sesat Mu'tazilah, nak kata berat tak beratnya. Sesat Mu'tazilah dengan sifat kalam. Jadi dua benda adalah ilmu usuluddin yang payah, wujud dan juga sifat kalam. Baik, sebab tu tak ditaklid, tak diberatkan kita membahaskan tentang adakah wujud itu ain bagi zat ataupun tidak. Lepas akidah dah kalau kita pegang bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan wujud yang tak boleh ternafi sama sekali. Mesti Allah Ta'ala itu bersifat wujud, cukup. Baik. Kemudian katanya dan mustahil lawannya. Begitu juga ibarat di sini, mustahil itu khabar muqaddam, lawannya itu mubtada muakhar. Takdir kalamnya dan lawannya, lawan bagi sifat wujud itu mustahil, yakni mustahil atas Allah Ta'ala. Dan lawannya, lawan bagi sifat wujud itu mustahil atas Allah. Lawan dengan makna yang melawani. Lawan dhid dengan makna mudad. Masdar dengan makna isim fa'il. Baik, jadi perkara yang melawani bagi sifat wujudnya mustahil atas Allah Ta'ala. Apa dia? Iaitu adam. Iaitu adam. Apa arti adam? Adam artinya, arti adam itu tiada ada. Yang ni tiada ada zat Allah Ta'ala. Itu lawan bagi sifat wujud. Ini mustahil atas Allah. Mana bukti dan dalil? Dia kata dan dalil, yang ni dalil akli. Dalil, bukti, tanda yang menunjuk atas wujud Allah Ta'ala itu ialah makhluk ini, kata dia. Makhluk yang ada di alam ini tanda, bukti kepada wujud Allah. Sebab apa? Kerana ia, makhluk ini mungkin. Kerana dia mungkin. Itu dalil yang pertamanya. Alasan yang pertama, dia kata makhluk ni mungkin. Apa makna mungkin? Artinya, arti mungkin itu patut ada dan patut tiada. Mungkin bukan makna patut, tak kena. Yang ni yang patut. Yang patut ada dan yang patut tiada. Yang boleh ada, patut ni mana yang boleh ada, boleh tak ada, mungkin. Dari isim fa'il. Kalau patut tu kena kepada imkan. Imkan tu masdar. Di sini dia sebut, dia kata mungkin. Kemudian dia tafsirkan mungkin tu dengan masdar, salah. Maka kita kena takdirkan sikit ini yang patut, baru munasabah dengan mungkin tu dalam bahasa Melayu kita. Artinya, arti mungkin itu yang patut, bukan patut. Patut tu kena pada imkan, pada masdar. Yang patut ada, yang ni yang boleh ada dan yang boleh tiada. Mana dia boleh berubah sifat dia, keadaan dia. Kita nak bagi satu benda ni mungkin, kita kena tengok sifat dia. Kalau dia boleh berubah daripada keadaan tak ada kepada ada, itu benda mungkin. Daripada ada kepada tak ada, daripada gerak kepada diam, apa saja yang ada di alam ini yang boleh berubah-ubah sifat dia, maka dinamakan mungkin. Yang tak boleh berubah sifat, nama wajib. Kenapa? Wajib tu kalau tengok dari segi makna apa, dia tetap. Wajib tu makna tetap, dia tak boleh berubah. Pada kata tak mungkin, dia kata bahasa petani tua. Tak mungkin ni makna tak akan berubah selama-lama dah. Tak akan berubah selama-lama. Barulah sah kita namakan wajib. Sebab itulah Allah Ta'ala dikatakan zat Allah Ta'ala tu wajib. Sifat Allah, sifat-sifat yang kamalat tu wajib. 20 sifat Allah Ta'ala tu wajib. Pasal apa? Pasal sifat dia tu tetap tak berubah. Allah Ta'ala pun tetap tak berubah keadaan dia tu. Kalau mungkin dia boleh berubah sifat dia. Baik. Jadi dia kata kerana makhluk ini dia mungkin, iaitu boleh berubah sifat dia. Patut ada dan patut tak ada, boleh ada, boleh tak ada, mungkin ni. Baik, kaedahnya dan tiap-tiap mungkin itu tak dapat tiada daripada ada baginya bagi mungkin yang mengadakan dia. Bila benda boleh berubah, mungkin ni Ustaz boleh ada, boleh tak ada, boleh gerak, boleh diam, tentu ada benda yang mengubah-ubahkan dia, bukan dia boleh terubah dengan sendiri. Di situlah kita tengok bahawasanya tiap-tiap mungkin itu bahawa tak dapat tiada, mesti ada baginya yang mengadakan dia, kerana dia bersifat dengan berubah tadi ni. Kena ada benda yang mengadakan dia. Itu dalil yang pertama. Ataupun dia kata atau kerana ia baharu.
Sebab apa Allah Ta'ala tu mesti bersifat dengan wujud? Kerana dalil dia segala makhluk ni. Sebab apa makhluk ni jadi dalil bagi wujud Allah Ta'ala? Dalil ilat yang keduanya, dia kata kerana ia baharu. Kerana makhluk ni baharu. Tadi dia kata mungkin. Itu alasan yang pertama. Hak yang keduanya kerana ia baharu. Atau dia ibarat dengan atau di sini boleh buat dua lah. Atau ni makna li ahadis syai'ain, ya? Sama ada dia mungkin ataupun sama ada dia baharu. Makhluk ni menjadi bukti dan tanda wujudnya Allah Ta'ala. Baik, kerana ia baharu. Apa arti baharu? Arti baharunya ada kemudian daripada ketiadaan, daripada tidak, daripada tiadanya. Ada kemudian daripada tiada, daripada ketiadaan, yang ni ada selepas daripada tiada. Itu makna baharu. Baharu ni makna sebelum ni tak ada, bersifat dengan adam. Kemudian barulah dijadikan oleh Allah Ta'ala dalam dunia ni, dia bersifat dengan wujud. Kemudian dia akan kembali adam balik apabila mati. Bermakna di sini, kalau ada sifat, ada perkara yang sebelumnya adam kemudian wujud, maka perkara tu baharulah. Kalau ta'arif baharu macam tu, ada selepas daripada tiada. Kalau ada tu tak didahului oleh tiada, dinamakan qidam. Ada tu tak didahului oleh tiada, dinamakan qidam. Nah, ini ada didahului oleh nama baharu lah. Baik, kerana makhluk itu baharu. Bila baharu, kaedahnya maka tiap-tiap yang baharu itu tak dapat tiada. Yang ni mesti bahawa ada baginya, bagi yang baharu itu, ada bagi yang baharu itu yang membaharukan dia. Mesti ada benda yang membaharukan dia, ya? Bukan dia boleh baharu dengan sendiri diri dia tak. Baik, apa makna yang membaharukan dia? Artinya dia tafsirkan yang mengadakan dia. Tentu kena ada baharu ni, benda yang mengadakan dia. Dia tak boleh nak ni baharu tu dia nak keluar daripada tak ada kepada ada. Tentu kena ada sesuatu yang mengeluarkan dia daripada tiada kepada ada. Macam penimbang tadi kita bincang. Mungkin ni sebelum dijadikan oleh Allah Ta'ala dia sama. Takkan dia nak berat balik wujud ni dengan tidak ada benda yang diberatkan di atas tu. Tiba-tiba dia berat, tak boleh terima akal. Benda yang sama, mustawa tarafai ni, tiba-tiba berat dengan sendiri, dianggap sebagai tarjihun bila murajjih. Kita tarjih bila murajjih, kita kuatkan dengan tidak ada yang menguatkan. Kita jadikan sesuatu dengan tidak ada orang yang menjadikan. Tak boleh terima pada akal kita. Sebab tu di sini apabila suatu benda makhluk ni bersifat dengan baharu, tentu kena ada yang membaharukan dia, yakni yang menjadikan dia. Tafsir lagi, yakni yang mengeluarkan dia daripada adam kepada wujud. Yang mengadakan dia tu makna yang mengeluarkan dia daripada adam kepada wujud. Baik. Kemudian jika datang soal atau iktirad, maka hendaklah engkau jawab daripadanya atas jalan yang dituntuti oleh syarak. Hendaklah kau jawab atas jalan yang dituntuti oleh syarak tu. Bila datang iktirad ataupun soalan tentang dalil yang kita bawa itu, yang kita pegang ni, maka kita jawab balik atas jalan yang dituntut oleh syarak lah, kaedah munazarah yang betul. Baik. Adapun titik situ, adapun keadaan yang mengadakan itu namanya Allah Ta'ala ataupun lainnya, maka iaitu diketahui daripada khabar Rasul. Tadi kita nyata dalil bila kata makhluk ini tanda kepada wujudnya Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab yang pertamanya kerana ia mungkin, ataupun yang keduanya kerana ia baharu. Tiap-tiap daripada kedua ni tak dapat tidak daripada kerana ada benda yang membaharukan dia, yang menjadikan dia. Apa dia? Siapa? Apa nama yang menjadikan dia, yang membaharukan ni? Dia kata ada pun keadaan yang mengadakan, yang membaharukan, yang menjadikan makhluk tadi tu namanya Allah atau lain daripada nama Allah, maka iaitu kita tahu mana benda ni, nama dia tu, nama yang menjadikan makhluk tadi, yang mengadakan makhluk itu, diketahui daripada khabar Rasul alaihi wassalatu wassalam.
diketahui kan daripada khabar Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita tahu daripada khabar Rasul alaihi salatu wassalam lah, kalau dia mufrad bukan jamak dah, alaihi salatu wassalam, bukan alaihi salatu wassalam. Kita maklum daripada cerita Rasul cerita kita, Tuhan kita sembah ni nama dia Allah Ta'ala, dan ada lagi baginya nama-nama yang lain yang tak terhingga banyak, yang disebut ini 99 nama yang ditahu dalam Al-Qurannya. Yang menjadikan kita ni ialah Tuhan yang bernama Allah. Itu dicerita oleh Rasul, dicerita oleh Nabi kepada kita. Baik. Yang keduanya, sifat yang kedua, dia kata artinya sedia. Apa arti sedia? Dan dikehendaki dengan dia, dengan sedia ini, sedia yang zati. Sifat kesempurnaan Allah Ta'ala yang keduanya namanya qidam. Artinya, arti qidam dalam bahasa Melayu kita sedia ataupun sedia kala. Ini terjemahan, terjemah daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu, terjemah daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Bukan makna dia, bukan maksud dia, bukan makna, maksud ataupun makna murad daripada qidam tu, daripada lafaz qidam tu. Qidam ni lafaz sahaja, kalimah kita sebut di mulut yang ditulis di kertas, qaf, dal, mim kalau Arabnya. Kalau Melayu, sin, dal, ya, alif. Sebut di mulut sedia, tulis di kitab, tulis macam tu. Nama bagi sifat, nama bagi sifat, nama ya. Faham tak ni? Faham tak? Baik. Bukan murad di sini tak, bukan kita nak ni tak. Kita nak yang sabit di zat Allah Ta'ala tu. Kita nak tahu apa dia yang diibaratkan dengan qidam, yang diibaratkan dengan sedia. Kita nak tahu di sana. Baik. Kemudian dia kata pula dan dikehendaki, dan maksud yang dimaksudkan dengan sedia ni apa dia? Dan dikehendaki dengan dia, dengan sedia di sini, sedia yang zati, sama dengan wujud zati lah. Mana sedia yang tidak diberi bekas oleh yang lain. Sedia tu sedia zati dah. Sedia yang cara zat Allah Ta'ala. Baik, tak apa situ. Bukan makna dia lagi lah. Sedia ni bukan makna, terjemah daripada qidam. Qidam tu lafaz yang menunjuk kepada benda yang ada di zat Allah Ta'ala. Apa dia benda tu? Qidam ni menunjuk kepada ma sadaq bagi zat Allah Ta'ala. Dia hanya ibarat bagi ma sadaq. Lafaz menunjuk pada ma sadaq. Faham? Ma sadaq, ma sadaqa alaihi lafzu. Kita nak ma sadaqa alaihi lafzul qidam. Ni tak, di sini lafaz dia saja. Kita nak ma sadaqa alaihi lafzul qidam. Ma sadaq dia. Baik, apa masadak dia? Maknanya, dia kata dan maknanya, ni yang kita naknya. Dan maknanya, makna sedia ataupun makna qidam ataupun masadak dari qidam yang sabit di zat Allah Ta'ala tu ialah ketiadaan permulaan bagi wujudnya. Ni yang kita nak. Ketiadaan permulaan bagi wujud. Yang ni bagi wujud zat Allah Ta'ala. Tak faham lagi apa maknanya, artinya dia tafsirkan pula tiada mendahulukan ada Allah Ta'ala itu oleh Adam. Adam sabiq dia panggil. Oleh Adam sabiq. Tak didahulukan oleh ada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada, la ni tak dimulakan dengan Adam, oleh tiadanya. Kalau mula dengan Adam macam kita tak ada, kemudian baru ada. Faham tak? Nak mudah lagi senang ya. Tak ada mula, habis, titik. Ibaratun an intifa'il awaliyah. Kalau dalam kitab Arab dia sebut al-qidam ibaratun an nafil ataupun an intifa'il awaliyah, an nafil awaliyah ataupun intifa'il al-awaliyah. Intifa'il awaliyah, jadi ternafinya permulaan. Tak ada mula, senang bahasa kita. Tak ada mula. Qidam ni maknanya tak ada mula bagi zat Allah Ta'ala, habis.
Jadi tak ada mula bagi zat Allah Ta'ala tu lah yang sabit di zat Allah Ta'ala nya. Bukan hak ni tak. Hak ni semata-mata lafaz. Sebab tu dinamakan sifat qidam, dan 5 sifat yang akan disebutkan nanti: baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. 5 sifat ini dinamakan sifat salbiyah. Sebab apa dinamakan sifat salbiyah? Kerana ma sadaqnya itu salb. Ma sadaq bagi sifat ini ialah salbun. Ma sadaq yang sabit di zat Allah Ta'ala itu ialah salbun, iaitu salbu salbu ma la yaliqu bi jalali. Sebab tu nama sifat salbiah, sifat yang bentuknya nafi. Salbun makna an-nafyu, bentuknya nafi. Kalau kita tengok makna qidam apa dia, tak ada makna nafi pun. Sedia ni terjemah dia dalam bahasa Melayu. Kita nak makna dia, makna murad yang duduk yang sabit di zat Allah Ta'ala tu, iaitu tak permulaan bagi zat Allah Ta'ala. Tak tu nafi, tidak permulaan bagi zat Allah Ta'ala. Baqa pula macam tu juga. Baqa ibarat daripada sentiasa. Baqa maknanya senantiasa, sedia. Qidam maknanya artinya sedia. Baqa artinya kekal, senantiasa, kekal ataupun senantiasa. Apa makna kekal? Kekal itu terjemah daripada baqa, maknanya tidak kesudahan. Jadi tidak kesudahan itulah masadak yang sabit di zat Allah Ta'ala. Itu yang kita nak. Sebab tu dinamakan sebagai sifat salbiyah. Apa sebab dinamakan 5 sifat ni salbiyah? Kerana tu, kerana kesemua masadak dia tu salbun. Dia nak cerita tentang nafi permulaan, nafi kesudahan. Mukhalafatu ta'ala lil hawadith, nafi mukhalafah tu ibarat daripada nafi jirim dan arad daripada zat Allah Ta'ala dan daripada sifat dia. Qiyamuhu ta'ala binafsi, diri dengan sendiri. Nafi daripada, nak nafi apa? Nafi daripada yang menjadikan dia. Qiyamuhu ta'ala binafsi itu maknanya Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala tak kena jadi. Ada Allah Ta'ala tu tak tumpang yang lain. Itu nafi juga, tak kena jadi dan tak tumpang yang lain. Wahdaniyat ibarat daripada tak berbilang, nak tak berbilang tu. Jadi semua tu berkaitan dengan nafi semua, berkaitan dengan salbun. Sebab tu dinama 5 sifat ini sifat salbiah. Maka maksud daripada lafaz qidam, baqa, mukhalafah tu maksudnya nak kepada nafi itu sendiri, bukan nak kepada hak ni tak. Ini semata-mata ibarat saja. Baik. Jadi maknanya di sini, apa makna yang dikehendaki daripada lafaz qidam, yang dimaksudkan daripada lafaz qidam, iaitu ketiadaan permulaan ataupun tak ada mula. Tiadaan permulaan ataupun tiada mula bagi zat Allah Ta'ala. Ketiadaan permulaan bagi wujud ataupun tak ada mula bagi wujud Allah. Dia terjemahkan, dia tafsirkan tiada mendahulukan ada Allah itu oleh adamnya. Baik. Dan keluar dengan sedia, yakni dengan kata sedia yang zati. Kemudian dia nyatakan pula, tadi dia kata maksud dengan sedia sini sedia yang zati. Keluar dengan sedia yang zati ini apa? Iaitu sedia yang zamani. Keluar, mana keluar di sini tak termasuk dalam kata qidam yang zati. Bila sebut dikaitkan zati ini, keluar daripada perbahasan di sini. Qidam ataupun sedia yang bentuk zamani. Qidam zamani ataupun sedia zamani. Sedia yang berkaitan dengan masa. Apa dia? Iaitu sedia yang zamani itu maknanya panjang masa, lama masa. Panggil qidam juga. Macam mana kita nak faham? Senang. Kalau ngajak orang kampung payah lagi, dia tak erti. Dia tak erti Arab. Kalau kita erti Arab, senang je. Jumpa orang Arab tu, Arab tanya kita, dari Malaysia, talib fil Azhar, na'am, talib adim wala jadid. Adim maknanya qadim ni. Qadim di sini qadim apa?
Bila Arab tu tanya qadim ada jadid. Kalau qadim di sini, qadim bukan zati dah. Kalau qadim zati habis macam Tuhan. Qadim zamani. Qadim zamani. Qadim bentuk masa, mana kita belajar lama. Itlaq qadim di sini, qadim zamani. Ini diguna pada benda baru saja. Maka perbahasan qadim zaman ni tak termasuk di sini. Sebab tu dia kata maka tiada dikehendaki di sini, iaitu tiada dikehendaki dengan kata qadim zamani itu di sini di dalam perbahasan ilmu tauhid itu tak masuk. Yang nak qadim di sini ialah qidam di sini, qidam zati sahaja, bukan qidam zamani. Baik. Dan mustahil lawan dia, dan lawannya, lawan bagi sifat qidam ini mustahil di atas Allah Ta'ala, sama lah qabla muqaddam mubtada muakhar. Dan iaitu dia kata lawan bagi sifat qidam itu hudus. Arti hudus baharu, iaitu hudus artinya baharu, baharu Allah, maka hukumnya mustahil di atas Allah Ta'ala. Baik, mana dalilnya? Dan dalil qidam Allah Ta'ala itu bahawasanya jika ada ia baharu, nescaya berhajat ia Allah Ta'ala kepada membaharukan dia. Ini bukti dan dalil menunjukkan qidam Allah Ta'ala. Kerana kita fikir tilik dengan akal kita, jikalau ada ia baharu, kita andaikan fardu takdir. Jika di sini, jika takdiriyah dia panggil, jika lau fardiyah dia panggil, kita buh kata api lah, bahasa kita bukan sungguh pun, buh kata jikalau ada ia Allah Ta'ala tu baharu. Ni yang Wahabi marah ni, dia bubuh, dia kata mereka Tuhan baru lah, Tuhan macam ni, tak berpegang dengan sunnah Nabi. Nabi larang untuk kata-kata Tuhan tak. Sebab tu dia kata benda ni semua berasal daripada falsafah Yunani Greek, kerana kaedah istidlalnya ialah kaedah mantik yang dicedok daripada falsafah Yunani Greek. Tang cedok tu kita tak sedap dengar. Tang cedok tu tak sedap dengar. Kalau cedok ni berat. Kerana apa? Kataan dakwa tu tak bertepatan dengan wakil sama sekali, dengan apa yang sebenarnya. Kerana falsafah, bila ilmu falsafah masuk dalam dalam Islam ni, dalam pada waktu kerajaan Abbasiyah, pemerintahan zaman Khalifah Al-Ma'mun, anak pada Harun Ar-Rasyid kan, dia menggalakkan ulama menterjemahkan kitab-kitab Yunani Greek kepada bahasa Arab. Di situ mula timbul falsafah di kalangan orang Arab. Start di situ. Kemudian Mu'tazilah sebelum tu lagi. Mu'tazilah start zaman Hasan Basri, start zaman tabi'in Hasan Basri. Kemudian orang Mu'tazilah ni pula belajar falsafah ni. Kebetulan dah mereka dah diterjemahkan, mereka belajar dan mereka gunakan kaedah falsafah ni dalam akidah Mu'tazilah. Bila jadi macam tu, ahli sunnah buat macam mana? Ahli sunnah dia nak erat balik kaedah-kaedah falsafah yang digunakan oleh Mu'tazilah ni. Maka erat kita guna kaedah kita sendiri, bukan kita ambil cedok dah tak ada cedok. Kita guna kaedah pemikiran kita ni, mantik kita yang diambil daripada Quran dan Sunnah juga. Apa banyak dalil Allah Ta'ala sebut apa? Fa'tabiru ya ulil albab, dia suruh kita fikir, suruh kita berdalil. Banyak dalam Quran macam tu, suruh kita berdalil cara tu, menunjukkan mantik tak salah. Kita tak cedok, tak ada hak cedok. Tunjuk bukti tang mana ada cedok ambil tu daripada kalam Aristoteles, apa kalam Plato, kalam apa nama ni Aflatun, ataupun kalam siapa dia lagi, apa dia segala kepala Sokrat kan, Sokrates. Tak ada langsung. Bahkan dengan sebab masuknya falsafah Yunani Greek, terbentuk satu ilmu baru, falsafah Islam. Falsafah Islam itulah yang membatal dan rok balik falsafah Yunani Greek ni.
dan membetulkan balik falsafah Yunani Greek, ta'dil balik apa yang nazariat yang dibawa oleh tokoh-tokoh Yunani Greek ni, tokoh-tokoh falsafah Yunani Greek. Imam Ghazali misalnya dalam kitab apa, Tahafut Al-Falasifah, dia rad falsafah banyak. Jadi tak ada timbul soal yang kata dicedok falsafah. Pasal dia tak mau yang ni, dia dengar. Dan jikalau Allah Ta'ala tu baru dengar, baru tu kita nak berdalil supaya kejap pegangan kita. Bukan sebab tu dia kata jika dan jikalau sini lau fardiyah. Dalam nahwu kalau kita mengaji, kalau lau fardiyah ni bukan benda sungguh pun, fardu sahaja. Lau ada banyak, lau syarat kan, lau masdariyah kalau kita mengaji dalam nahwu, dan lau fardiyah. Kalau lau fardiyah ni bukan benda sungguh pun, tak, fardu takdir sahaja. Nak kita ambil mana bukti dia, mana buktinya yang kata lau fardiyah tu digunakan dalam Quran sendiri. Lau kana fihi ma alihatan, lau kana fihi ma alihatan la fasadata. Lau tu bukan lau syarat, bukan lau maksudnya, lau fardiyah. Dalam Quran sendiri dinyatakan macam tu. Jadi tak salah kita nak guna untuk apa? Untuk berdalil, Baik. Dia kata jika ada ia Allah Ta'ala, baru takdirnya kita kata. Kalau Allah Ta'ala tu baru nak jadi macam mana, nescaya berhajat ia Allah Ta'ala tak qadim. Bila tak qadim makna baru. Bila baru tu dia berhajat, tentulah dia berhajat kepada yang membaharukan dia. Tu. Bila Allah Ta'ala tu kita takdirkan, kita fardukan kata baharu, bukan qidam, dia tak bersifat qidam, tentu kena bersifat dengan lawannya baharu. Bila baharu ni tentulah dia berhajat, memerlukan pada sesuatu yang lain yang nak membaharukan Allah Ta'ala ni. Boleh tak? Mustahil. Dan iaitu dia kata, dan iaitu mustahil, iaitu berhajat kepada yang membaharukan itu mustahil di atas Allah. Pasal apa? Kerana daur, dia kata, kerana akan jadi daur. Jadi daur. Apa makna daur? Artinya berkeliling. Ataupun tasalsul. Bukan tersasul tak. Tasalsul. Apa makna tasalsul? Artinya berhubung-hubung, yang tiada berkesudahan. Dua perkara ini dipanggil perkara yang mustahil aklan. Tak boleh terima. Siapa pun kalau fikir tak boleh terima sama sekali. Kerana kalau kita kata Allah Ta'ala tu baharu, kalau buh kata Allah Ta'ala tu baharu, tentu dia berhajat pada yang nak membaharukan dia, maka membawa kepada daur dan tasalsul. Apa makna daur dan apa makna tasalsul? Tengok di tepi dia kata. Nombor satunya dia kata ta'liq di tepi itu qauluhu daur. Katanya daur dalam kata al-musannif tadi, dan ia dua bahagi. Ada dua bahagi tu tak jelas. Daur ni ada dua jenis semua. Dua pembahagian. Yang pertama dia panggil daur musarrah. Artinya yang dinyatakan. Iaitulah yang ada ia dengan dua martabat. Seperti menjadi Zaid akan Omar, dan Omar itu menjadikan akan Zaid. Yang kedua dia kata daur mudmar, artinya yang disembunyikan, iaitu yang ada dengan beberapa martabat, seperti menjadi Zaid akan Omar, dan Omar itu menjadikan akan Bakar, dan Bakar itu menjadikan akan Zaid balik. Dia panggil daur ada dua, musarrah dengan daur mudmar. Daur yang ni lah, daur yang mustahil di sini. Baik. Jadi daur ni dia akan jadi macam mana? Bila kita kata Allah Ta'ala kalau tak bersifat dengan qidam, tentulah bersifat dengan baru. Bila baru tentu ada benda yang membaharukan dia. Bila ada benda yang membaharukan dia, benda lain baharukan dia, dia akan berpusing-pusing. Contoh kita ambil Zaid dia buat Umar.
Zaid dia buat Umar. Yang mustahil tak mana? Tak nampak, tak apa, kita tak rasa, tak nampak je mustahil Zaid buat Umar kan. Yang mustahilnya ialah Zaid ni buat Umar, Zaid ni buat Umar, Umar dijadikan, Zaid tu yang menjadikan. Dalam masa yang sama, Zaid nak buat Umar tu, kena Umar buat Zaid dulu. Itu yang mustahil tu. Dia berpusing-pusing, jadi tak tahu yang mana kepala, yang mana umbi, yang mana ujung lah. Dan berhimpun padanya dua benda mustahil, iaitu Tuhan bukan Tuhan. Tuhan bukan Tuhan. Contoh yang barunya senang ya. Contoh Tok Guru nak buat, Tok Guru Jiman. Contoh baru daun ni yang kata mustahil ni, orang perempuan tu nak beranak, syarat dah mengandung, nak beranak, tak ada siapa nak pergi panggil bidan, nak tolong bidankan dia. Jadi dia kata yang jadi mustahilnya, jadi daun di sini, anak tu nak beranak kena bidan sambut kan. Anak tu nak beranak kena bidan sambut. Bidan tu nak mai rumah kawan ni, tak tahu rumah, kena ada orang pergi panggil dia. Ya. Jadi yang jadi daun macam mana? Yang jadi daunnya ialah anak dalam perut tu, dia pergi panggil bidan supaya sambut dia nak beranak. Tu daun. Anak dalam perut tu, dia pergi panggil bidan, dia kata, "Hoi bidan, ni aku nak beranak dah, mai sambut." Boleh terima tak? Jadi contoh tadi ni, Zaid A dan B kita buat, A, B. Sekiranya kalau kita kata A tu tak bersifat dengan qidam, dia bersifat dengan baharu, tentu ada benda yang kena membaharukan dia, iaitu B kena membaharukan dia. Dia asal dia Tuhan, B tu kena membaharukan dia. Bila B nak membaharukan dia, B tu nak membaharukan dia, B pun kena berhajat kepada A juga sebelum nak membaharukan A tu. Maknanya A ni nak menjadikan B tu nak menjadikan A, ya. B tu nak menjadikan A kerana A buat dia dulu, baru dia boleh buat B ni. Kerana A buat dia dulu, Tuhan A ni buat Tuhan B dulu, baru Tuhan B tu boleh buat Tuhan A pula. Tu yang mustahil, macam saudara tadi lah. Anak tu nak beranak, nak sambut tu, anak tu pergi panggil bidan, tolong abang kat bidan tu, kata aku nak beranak lah ni, bini ibu aku nak melahirkan aku dah, tolong mai sambut aku. Itu yang mustahilnya. Jadi sebab apa mustahil? Dia dikatakan kerana berhimpun dua yang berlawanan. Apa dua berlawanan? Dalam masa yang sama dia Tuhan, dalam masa yang sama juga bukan Tuhan, itu makhluk. Macam Umar, dalam contoh ni Zaid buat Umar, tak tahu Zaid tu nak buat Umar, kena Umar buat dia dulu. Tu daun yang mustahilnya. Jadi bermakna Umar tu Tuhan, dalam masa yang sama dia juga makhluk. Umar tu Tuhan kerana buat Zaid, tapi dalam masa yang sama dia makhluk kerana Zaid buat dia. Zaid nak buat Umar, kena Umar buat dia dulu. Umar nak buat Zaid, kerana Zaid buat dia dulu. Jadi yang mana satu tak tahu. Jadi perhimpun dua-dua. Ini yang mustahil. Ataupun buat tiga, Zaid buat Umar, Umar buat Bakar, macam tu juga. Faham tak? Jadi bila kita kata Allah Ta'ala, bila dia perlu pada Tuhan yang membaharukan dia, maka ada Tuhan lain nak membaharukan dia tu. Lepas tu siapa dia buat Tuhan tu juga? Dia juga. Allah Ta'ala nak kena baharukan dia, nak kena buat Tuhan tu, barulah Tuhan tu boleh buat Allah. Jadi daun. Itu mustahil, tak diterima di akal kita. Yang keduanya dipanggil tasalsul. Tengok di tepi, dia kata adapun tasalsul, maka misalnya bahawa Zaid menjadikan Umar, dan Umar tu pula menjadikan Khalid, dan demikianlah hingga tiada kesudahan bagi menjadikan itu. Wallahu a'lam. Jadi ini berantaian dipanggil. Orang kebanyakan orang salah faham bila sebut tasalsul ni. Mustahil yang keduanya dia kata atau tasalsul. Tengok di dalam balik dia kata artinya berhubung-hubung yang tiada berkesudahan. Baik,
berhubung tak ada kesudahan ni belah mana? Zuhairnya dia berhubung kan. Si Zaid buat Umar buat Bakar buat Ali sampai tak ada sudah. Kalau kata ni tadi. Jadi berhubung tu yang jadi mustahil tentang mana? Tasalsul ni. Dia kata tak ada kesudahan. Buat sampai tak ada kesudahan. Tak apa. Yang belakang ni okey. Kalau dia buat yang kesudahan, yang belakang ni okey, yang depan tu sajalah. Tak timbul mustahil di sini. Kita nak hak tasalsul yang mustahil. Macam mana nak faham? Di sini tempat keliru, tempat keliru. Tasalsul yang mustahil ialah dia berhubung ke belakang, bukan berhubung ke depan tak? Bukan ke depan. Macam dia sebut di sini, ini tak nampak mustahil. Si Zaid buat Umar buat Khalid, dan Khalid buat Bakar dan sebagainya seterusnya. Jadi bermakna kalau kita ambil si Zaid tu buat Umar, Zaid tu Tuhan, start Zaid dia Tuhan, lepas tu buat Umar Bakar sesuatu tu tak apalah, jadi makhluk semua. Dan yang nak mustahilnya tang Bakar, tang Umar, tang ni, tang Zaid tak mustahil, kerana dia terus satu saja pada dia. Tak, dia ke belakang. Tasalsul tu ke belakang, bukan tasalsul ke depan tak? Jadi maknanya Umar tu nak ada, kena Zaid buat dia. Zaid nak ada, kena Bakar buat dia ke belakang, ke sedia kala tu, bukan ke depan ni tak, ke belakang. Jadi tak ada kesudahan ke belakang. Tuhan mana tak tahu tu, daripada belakang, daripada asal, daripada punca tu tak tahu. Itu yang mustahilnya, kerana tak ada kesudahan ke belakang. Ya, selalunya tak ada kesudahan ni ke depan, ni tak ada kesudahan ke belakang. Tak ada kesudahan ke belakang, mustahil lah. Tak ada benda tu dia kesudahannya pi ikut belakang. Dia kesudahan kena pi ikut depan, baru betul. Baik, boleh faham tak? Boleh faham insyaAllah. Tanilah tempat susah sikit. Kemudian dia kata, dan kedua-duanya itu, daur dan tasalsul itu mustahil sama sekali mengikut kaedah akliyahnya, mustahil. Kerana membawa kepada apa? Membawa kepada berhimpun dua yang berlawanan. Macam sebut tadi, Tuhan bukan Tuhan. Dalam masa yang sama dia Tuhan, dalam masa yang sama juga dia makhluk yang dijadikan oleh Tuhan. Jadi dua yang berlawanan ini mustahil hukum dia. Baik, dan apabila sabit, dia kata, dan apabila sabit qidamnya, yang ni tulis sikit, dan apabila nyata bagi kita sabit qidamnya, bukan sabit tu baru dah, nyata bagi kita yang beriktikad ni, sabit qidam Allah Ta'ala mustahil atasnya baharu. Bila sabit qidam, kita faham daripada dalil tadi ni, mustahil ada daun dan tasalsul, maka sabitlah Allah Ta'ala tu disifatkan qidam. Bila sabit, lazimnya mustahil ia baharu. Yang ketiganya, dia kata, sifat yang ketiga baqa. Baqa artinya dalam bahasa Melayu kita kekal. Ini terjemahan macam tadi juga. Dan maknanya yang kita nak ni, yang ma sadaq di zat Allah Ta'ala, maknanya ialah ketiadaan kesudahan. Yang ni tak ada sud. Senang bahasa kampung. Tak ada sud bagi Allah Ta'ala. Tak ada kesudahan bagi zat Allah Ta'ala. Tak ada kesudahan bagi wujud Allah Ta'ala. Itulah makna yang sabit di zat Allah Ta'ala tu. Baik, maknanya, yang ni makna yang sabit di zat Allah Ta'ala, ma sadaq dia tu ialah ketiadaan kesudahan bagi wujudnya. Apa artinya? Artinya tiada memutus adanya itu oleh Adam. Tak putih oleh Adam. Kita putih oleh Adam tak? Bila mati, roh keluar daripada tubuh badan kita, habis. Lah ni tak apa lah, duk ada ni. Kemudian mai satu masa, sampai masa ajal kita, keluar roh pada badan, maka kita akan bersifat dengan Adam pada waktu tu. Diputuskan wujud kita ini dengan Adam. Allah Ta'ala tak diputuskan ada dia tu oleh Adam, maka dia akan berkekalan selama-lama dia. Itu yang diibaratkan dengan tiada kesudahan bagi adanya, ataupun tak ada sud bagi zat Allah Ta'ala. Tak ada sud bagi sifatnya. Tak ada sud bagi ada zat Allah Ta'ala. Baik, dan mustahil lawannya. Yang ni, dan lawannya, lawan bagi baqa itu mustahil atas Allah.
iaitu lawannya itu fana. Lawan bagi baqa fana. Apa arti fana? Artinya binasa. Yang ni binasa Allah Ta'ala. Maka binasa ini mustahil atas Allah sama sekali. Mana dalilnya? Dan dalil baqa Allah Ta'ala itu bahawasanya, dalil menunjukkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan baqa. Kita kata bahawasanya kita fardu takdirkan, kita andaikan, fardukan, jika ada ia Allah Ta'ala itu binasa, apa jadi? Nescaya adalah ia baharu. Kalau dia binasa, tentulah baharu, kerana binasa ni sifat bagi baharu kan? Baharu macam kita. Sebab apa? Kerana tiap-tiap yang binasa itu harus adanya dan tiadanya. Itu kaedah aqliyah. Sebab apa dikatakan apabila Allah Ta'ala itu bersifat dengan binasa, dia jadi baharu? Kerana tiap-tiap yang binasa itu hukumnya harus ada dan tiada. Harus ada dan tiada kena benda baru lah. Benda yang harus ada dan tiada itu kena pada benda baharu sahaja. Dan tiap-tiap yang harus ada dan tiada itu ialah baharu nama dia. Dia buat mukadimah yang kedua pula di sini. Lagi dia akan nyatakan natijah lah. Baik, natijahnya, dan baharu Allah Ta'ala itu mustahil sama sekali. Mustahil di atas Allah. Sebab apa? Kerana telah sabit qidamnya. Yang ni telah nyata sabit qidamnya, qidam Allah Ta'ala dalam perbahasan sifat yang kedua tu. Dah nyata dah. Dia dalil dia. Baik, bila sabit sifat qidam tu, maka sabitlah sifat baqa pula. Bila sabit sifat qidam, mana nyata sabit sifat qidam, maka nyatalah bagi kita pula sabit sifat baqa Allah Ta'ala tu. Baik, dan apabila sabit baqa'nya, baqa Allah Ta'ala, secara automatiknya mustahillah binasanya. Nafilah. Kerana dua benda yang berlawanan ni tak boleh berhimpun pada satu mausuf. Apabila sabit perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala, sifat yang wajib, ternafilah lawan dia secara automatik. Baik, kemudian dia kata yang keempatnya, mukhalafatu ta'ala lil hawadith, artinya bersalahan Tuhan Subhanahu wa ta'ala bagi segala yang baharu. Jadi kita berhenti di sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Perbahasannya panjang, InsyaAllah kita sambung pada kuliah minggu depan, pada sifat yang keempat ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.